Alat yang digunakan ialah handheld Garmin dan software yang digunakan ialah AutoCAD. Prosedur menggunakan handheld GNSS receiver Garmin. Setiap model mempunyai antara muka yang berlainan tetapi asas penggunaan sama. Pertama, on alat. Yang kedua, perlu setup alat sebelum mengumpul data, systems, units, position format, routing dan tracks. Tekan setup, kemudian tekan sistem, kemudian tekan satellite system, seterusnya tekan position format dan tekan Borneo RSO. Tekan heading, kemudian tekan direct routing. Seterusnya tekan units, kemudian tekan matrix. Akhir sekali tekan tracks, kemudian tekan do not record. Semak bilangan satelit semasa di angkasa, lagi banyak lagi okey. Seterusnya adalah menyemak ketepatan data GPS sebelum memulakan pengukuran bagi mendapatkan data yang baik. Terdapat dua jenis data yang boleh dikumpul menggunakan handheld ini, iaitu mark waypoint untuk merekod data berbentuk point atau titik seperti pokok, tiang pagar, tiang telefon, tempat, bucu bangunan, signboard dan lain-lain lagi. Yang kedua adalah track manager untuk merekod data berbentuk poligon, garisan dan had kawasan seperti perimeter laut tanah, perimeter kawasan tanaman, jalan-jalan ladang, kolam dan sebagainya. Data dapat digunakan untuk mengira luas secara kasar. Seterusnya adalah menggunakan fungsi mark untuk merekod data berbentuk point. Dengan menggunakan fungsi Tracks Manager untuk merekod data berbentuk poligon, garisan dan had kawasan. Sebelum melalui kawasan yang hendak diukur, pertama, klik Track Manager, kemudian pilih Current Track, kemudian tekan Yes untuk hidupkan penjejakan. Selepas melalui kawasan yang hendak diukur, tekan Save Track, kemudian enter name sebagai contoh dalam gambar dan tekan No untuk memadam track semasa yang berkaitan. Apabila data sudah direkod, pilih View Map sebagai semakan untuk pastikan data direkod mengikut kehendak projek. Kemudian tekan Track dan tekan Do Not Record. Pastikan Track Log diset kepada Do Not Record selepas menggunakan fungsi Track Manager. Cara muat turun data menggunakan perisian map source. Mula-mula kita klik map source, lepas tu paparan muka map source akan mengeluarkan sebuah map. Lepas tu map akan berbentuk sebegini. Lepas tu prosedur muat turun data menggunakan map source. Kita nampak simbol receive from device, kita klik ataupun kita klik transfer, lepas tu klik receive from device pun sama. Lepas tu receive from device akan keluar macam ini. Lepas tu kita klik receive, lepas tu transfer complete, data was successful receive, kita klik OK. Lepas tu kita muat turun data yang tidak berjaya di-download dengan map source. Mula-mula kita bagi Garmin GPS map 64. Lepas tu kita klik Garmin. Lepas masuk Garmin kita klik GPX. Selepas masuk GPX kita copy data yang tidak dapat di-download. Lepas tu paste ke dalam folder lain. Data-data yang telah dimuat turun boleh dilihat di sini. Data-data tersebut adalah maps, waypoints, routes atau tracks. Kemudian drag data yang telah dipindahkan ke folder lain ke dengan show data. Untuk bahagian pemprosesan data atau editing data, bagi data tracks, pergi ke bahagian tracks dan double klik untuk tunjuk atau untuk edit maklumat data. Pada bahagian track properties, terdapat beberapa bahagian yang berkenaan dengannya. Di bahagian nama, itu merupakan nama bagi track tersebut. Sekiranya hendak menukar warna track, boleh tekan di bahagian color. Maklumat data direkod juga disenaraikan. Untuk memaparkan data tersebut, klik Show on Map. Pemprosesan data atau data editing untuk waypoint, berklik pada bahagian rumah untuk tunjuk dan edit maklumat data. Untuk name adalah rumah bagi nama waypoint, di bawahnya merupakan simbol untuk points dan di bawah lagi adalah maklumat data yang direkod. Show on map adalah untuk memaparkan data di atas peta.
Seterusnya adalah pemplotan data. Pada map source, klik file kemudian save as. Screen akan muncul seperti ini. Untuk save in, pilih folder kerja sebelum ini, dan untuk file name pilih DXF format cat. Seterusnya save untuk simpan file baru. Kemudian kita klik OK. Untuk open file dengan AutoCAD, kita double klik. Oke, sebelum mula melukis plan di AutoCAD, pastikan unit telah disetkan seperti di dalam video tersebut. Selepas siap setkan unit, sekarang kita masukkan gambar ke dalam AutoCAD seperti di dalam video tersebut. Selepas masukkan gambar, zoomkan gambar tersebut agar lebih kelihatan. Seterusnya, lukiskan line di dalam gambar tersebut. Pastikan line tidak mengena kepada sisi rumah kerana kaedah untuk handheld dia punya akurasi yang rendah. Kaedah handheld ini biasanya ketepatannya hinggalah meter. Selepas siap lukis line di dalam gambar, deletekan gambar tersebut dan hasil akan jadi seperti berikut. Seterusnya, warnakan plan tersebut mengikut kehendak masing-masing ataupun kesesuaian. Selepas siap, hasil kerja akan jadi seperti di dalam video tersebut. Seterusnya, kita akan membuat frame ataupun bingkai. Frame tersebut akan kelihatan kecil. Untuk membesarkan, tekan scale, lepas tu letakkan skala mengikut skala yang tepat. Selepas siap buat skala, rotatekan frame tersebut dan gerakkan frame tersebut agar plan yang kita telah buat berada di dalam frame tersebut. Lepas siap alihkan frame, buat line melintang di bawah plan untuk membuat ruang tempat maklumat frame. Setelah kita akan buat dia punya offset. Cara membuat offset, kita type offset di komando offset. Setelah kita tekan, kita type berapa panjang atau lebar kita mau kasih. Ini kasih 1 saja. Lepas itu space. Setelah tekan di frame, setelah kita tekan di luar. Nah, siap. Itu kita akan buat teks. Terusnya kita akan buat teks dengan mula-mula kita akan buat simpanan. Kita akan buat garis. Terus itu kita akan buat teks dengan tekan ini. Nah, sini. Contoh sini saya akan tulis senarai kumpulan. Nama saya Hensolodli F Normetrik F1010. Nah, itulah. Itu oke. So kalau kita mau kecil ini teks, kita tekan teks. Itu kita tekan properties. Di sini height kita tukar pergi 0.3 atau 0.4 lah. Saya rekomend. Lepas itu untuk buka kemas lagi kita akan type trim pada command. So kita tekan ini, kita tekan ini dan ini. Nah, begitu. Pas siap, kita tekan ESC. Ini kita delete. Pas itu sekarang membuat arrow. Dia punya petunjuk arah angin. Jadi type PL pada command untuk tekan. Kita akan buat arrow di sini. Oke. Itu coba arrow begini. Oke, siap arrow. Lepas itu seterusnya kita tulis detail-detail dalam offset dan akan jadi begini. Jadi inilah hasilnya selepas sudah kena edit plan, ada nama, ada arrow arah angin, ada disemak oleh, lepas itu dia pakai metode apa? Ini pakai single point positioning method, lepas itu tarik, scale, dan yang terakhir adalah plan lokasi. Dan oke, terima kasih.